Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 bagi kursus LMCW 2143 Falsafah dan Isu Semasa di bawah set 19 ingin membentangkan satu tajuk kajian kami iaitu logik. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan asal nama ahli kumpulan kami. Saya Nur Asilah binti Selamat A184008 bersama saudara Muhammad Salahuddin bin Muhammad Ayub A181675, saudara Muhammad Afizzakuan bin Raizan A181339, saudara Muhammad Adam Raihan bin Muhammad Nasir A181411. Seterusnya, saudara Nur Izzati binti Ahmad Yusri A181500, saudari Siti Heaven Nisa binti Kahmal Bahrin A182163, seterusnya saudari Nur Aini binti Harun A18911, dan akhir sekali saudari Nur Ain Nabilah binti Aminuddin A184122. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan logik. Baiklah, logik berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud kalimah, diskusi, peraturan atau ta'akul. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan logik? Logik itu satu kajian mengenai penghujahan atau dalam bahasa Inggeris ialah argument. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan argument? Argument ialah ataupun penghujahan ialah sesuatu yang terdiri daripada dua bahagian ayat, iaitu pertama bahagian yang dipanggil sebagai premis. Premis ini menyokong apa yang dipanggil sebagai kesimpulan. Jadi ada dua bahagian. Pertama dipanggil premis dan satu lagi dipanggil kesimpulan. Logik adalah kajian mengenai kaitan antara premis dan kesimpulan, dan sama ada kesimpulan itu ditarik dengan secara betul ataupun dengan secara sah daripada premis-premis yang dikemukakan. Baiklah, di dalam tajuk logik ini terdapat 4 penggunaan kaedah. Dua kaedah ini sering kali digunakan, iaitu kaedah didaktif dan kaedah induktif. Manakala bagi kaedah ini jarang sekali digunakan, namun di dalam ilmu falsafah ini wujudnya dua kaedah ini, iaitu kaedah abduksi dan kaedah heuristik. Di dalam ilmu logik terdapat pelbagai kaedah serta perincian untuk memastikan proses berfikir yang dilakukan adalah sah dan benar. Namun, kaedah didaktif merupakan kaedah yang paling asas serta penting dalam bab ini. Kaedah berfikir didaktif. Didaktif juga dikenali dengan beberapa istilah lain seperti syllogism dan kias. Ia merujuk kepada pengaplikasian kaedah umum ke atas masalah khusus bagi menjelaskan hukum masalah khusus tersebut. Proses ini melibatkan penyusunan beberapa pernyataan iaitu premis mengikut struktur tertentu yang apabila setiap pernyataan tersebut dibuktikan benar dan sah akan menatijahkan hasil yang sah dan benar. Pemikiran didaktif mempunyai premis-premis yang menghasilkan natijah atau kesimpulan yang benar dan sah. Menurut Van Cleef, istilah sah merujuk terhadap kebenaran natijah dan kesimpulan yang dibawa. Oleh itu, jika penghujahan premis-premis yang digunakan adalah sah, maka natijah dan kesimpulan yang terhasil adalah sah dan boleh diguna pakai. Istilah benar pula merujuk terhadap isi kandungan dan kebenaran terhadap premis yang digunakan. Maka, untuk menghasilkan kaedah pemikiran didaktif yang terbaik, perlulah mempunyai istilah sah dan istilah benar, iaitu premis-premis yang digunakan adalah sah dan benar, maka natijah yang terhasil adalah benar dan sah, sekaligus menghasilkan kaedah pemikiran didaktif yang terbaik dan paling tepat. Seperti yang dinyatakan, untuk menghasilkan pemikiran didaktif yang terbaik, perlulah mempunyai kedua-dua istilah iaitu sah dan benar. Tidak cukup sekadar benar jikalau tidak sah, kerana jikalau premis-premis yang digunakan adalah tidak sah, iaitu tidak mengikut struktur dan susunan formula yang ditentukan dalam kaedah pemikiran didaktif, maka walaupun natijah kesimpulan yang terhasil adalah logik dan benar, tetapi
ia tetap diketepikan dan dikategorikan sebagai tidak tepat dan bukan diklasifikasikan sebagai kaedah pemikiran deduktif. Bahagian contoh yang berbeza. Yang pertama, contoh pertama adalah istilah sah dan tidak benar. Baiklah, istilah sah dan tidak benar. Premis pertama, semua kucing boleh bercakap. Premis kedua, Ciko merupakan seekor kucing. Kesimpulan, maka Ciko boleh bercakap. Okay, baiklah, di sini istilah yang digunakan adalah sah kerana kedudukan premis 1 dan premis 2, kedudukan struktur ayatnya mengikut formula struktur yang dikategorikan dalam kaedah pemikiran deduktif. Namun begitu, istilah kebenarannya tidak dapat ditentukan kerana secara logiknya kucing tidak boleh bercakap. Namun begitu, istilah ini tetap dipanggil sebagai kaedah pemikiran deduktif kerana istilah premis yang digunakan adalah sah. Baiklah, saya pergi ke contoh kedua, istilah sah dan istilah benar. Baiklah, premis pertama, semua planet di sistem Suria beredar mengelilingi matahari. Premis kedua, Neptun merupakan sebuah planet di sistem Suria. Kesimpulan, maka Neptun beredar mengelilingi matahari. Okey, di sini digunakan sebagai istilah sah dan istilah benar. Mengapa? Kerana kedudukan premis yang digunakan adalah benar. Premis pertama, premis kedua, kedudukan struktur ayatnya benar dan kesimpulannya juga membawa ke arah natijah yang benar dan sah. Dan juga secara logiknya, sememangnya semua planet di sistem Suria beredar mengelilingi matahari. Jadi secara logik, secara struktur adalah tepat dan di sini kita simpulkan bahawa kaedah pemikiran deduktif yang menggunakan istilah sah dan benar adalah kaedah pemikiran deduktif yang terbaik. Baiklah, saya pergi ke contoh yang ketiga, iaitu istilah tidak sah dan istilah tidak benar. Baiklah, contoh ketiga, premis pertama, semua guru mempunyai anak murid. Premis kedua, Samsul mempunyai anak murid. Kesimpulan, Samsul merupakan seorang guru. Jika didengarkan balik, premis pertama, semua guru mempunyai anak murid. Premis kedua, Samsul mempunyai anak murid. Kesimpulan, Samsul merupakan seorang guru. Di sini berlaku susunan yang tidak tepat, struktur yang terbalik. Sepatutnya premis kedua ialah Samsul merupakan seorang guru. Barulah pergi ke kesimpulan Samsul mempunyai anak murid. Jadi untuk menghujahkan istilah kaedah pemikiran deduktif yang ini, istilah yang digunakan adalah tidak sah. Maka secara kasarnya, kaedah pemikiran deduktif ini tidak boleh digunakan pakai dan tidak tepat serta tidak sah. Maka di sini salah serta merta. Oleh itu, untuk menghasilkan kaedah pemikiran deduktif, seharusnya sewajarnya kita nyatakan premis-premis yang sah mengikut kedudukan struktur sahnya yang benar, mengikut formula yang benar. Premis 1, premis 2 kedudukannya yang benar supaya natijah dan kesimpulan yang terhasil adalah merupakan satu yang logik dan boleh diterima pakai oleh semua orang. Kita masuk pula kepada induktif. Apa maksud induktif? Secara umum iaitu suatu pernyataan yang dimulai pernyataan khusus kepada pernyataan umum. Kaedah ini dikenali juga iaitu nama lain sebagai kaedah Bacon kerana pernah dipelopori oleh Sir Francis Bacon iaitu seorang ahli falsafah Inggeris. Okey, seterusnya induktif juga merupakan fakta atau pendapat seseorang individu dalam membuat kesimpulan atau perhujahan. Selain itu, pernyataan induktif ini berkait rapat dengan logik moden dalam membuat satu perhujahan. Perhujahan yang dibuat berkemungkinan sama ada betul ataupun salah. Kita teruskan kita punya pemandangan dengan ciri-ciri induktif. Okey. Seterusnya adalah ciri-ciri logik induktif. Yang pertama, logik induktif ini tidak memerlukan dua premis, yang mana logik induktif ini juga boleh menggunakan satu premis sahaja. Yang kedua, logik induktif ini adalah penghujahan di mana kesimpulan berkemungkinan ditarik oleh premis. Yang ketiga, logik induktif ini tidak mempunyai kriteria yang sama seperti logik deduktif kerana walaupun premis itu adalah benar, tetapi tidak semestinya kesimpulan itu adalah benar pada akhirnya. Seterusnya, kita bagi kepada contoh-contoh logik induktif. Di sini terdapat dua contoh logik induktif
Yang mana untuk contoh yang pertama, premis pertama menunjukkan pelajar universiti awam tidak mahir dalam berbahasa Inggeris. Untuk premis kedua adalah Syahrul merupakan pelajar universiti awam. Jadi kesimpulan daripada premis tersebut ialah berkemungkinan Syahrul tidak mahir dalam berbahasa Inggeris. Jadi di sini dapat menunjukkan bahawa pernyataan ini tidaklah benar disebabkan hujah yang diberikan tidak dapat membuktikan bahawa Syahrul benar-benar tidak mahir dalam berbahasa Inggeris. Untuk contoh yang kedua adalah premis pertama menunjukkan 20% pekerja kilang tidak hadir semalam. Untuk premis yang kedua ialah Abu merupakan pekerja kilang. Jadi kesimpulan daripada premis tersebut ialah Abu berkemungkinan tidak hadir semalam. Jadi di sini juga dapat menunjukkan bahawa pernyataan ini wujud ketidakpastian dalam kesimpulan tersebut kerana tidak dapat membuktikan bahawa Abu tidak hadir semalam. Seterusnya, kita pergi kepada perbezaan antara logik induktif dan logik didaktif. Perbezaan didaktif dan induktif. Okey, perbezaannya terdapat dari sudut penulisan dan penhujahan. Dari sudut penulisan, didaktif ini merupakan pernyataan umum terlebih dahulu sebelum membuat pernyataan yang khusus. Manakala induktif, pernyataan yang khusus terlebih dahulu sebelum membuat pernyataan yang umum. Dari sudut penhujahan, didaktif ini mempunyai hujah yang diberikan semestinya benar, dan yang kedua, hujah juga diketahui umum, dan yang ketiga, hujah juga berkait rapat dengan logik klasik. Manakala penghujahan dari sudut induktif, hujahnya yang diberikan berkemungkinan sama ada benar ataupun salah dan berkait rapat dengan logik moden. Itu saja daripada didaktif dan induktif. Kita bersambung kepada abduksi. Abduksi merupakan salah satu kaedah berfikir lain dalam falsafah. Seterusnya, kita balik pula kepada pengertian abduksi. Kaedah abduksi dikenali sebagai abduction ataupun dalam bahasa Malaysia disebut sebagai abduksi. Tambahan pula dalam bahasa Inggeris, kaedah abduksi disebut sebagai inference to the best explanation, iaitu suatu fenomena dan kita dapat melihat adanya berlaku sesuatu fenomena. Ianya mengenai apakah yang berlaku sebelum wujudnya fenomena tersebut yang boleh menjelaskan kenapa fenomena itu wujud dan berlaku. Bukan itu sahaja, malah kaedah abduksi merupakan satu penjelasan atau explanation yang terbaik berdasarkan kepada fenomena yang wujud. Secara ringkasnya, ia bermaksud kita berfikir secara ke belakang atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai thinking backwards. Seperti mana yang boleh kita lihat dalam slide ini, contoh fenomena yang boleh diberikan ialah seperti memerhatikan sebuah ambulan yang bergerak dengan laju di jalan raya dan akan wujud beberapa persoalan dalam diri kita. Antaranya ialah yang pertama, bagaimana keadaan ini boleh berlaku? Kedua, apakah yang menyebabkan ambulan itu bergerak dengan laju? Dan soalan yang ketiga, soalan yang terakhir, apakah yang mesti wujud? Iaitu kondisi ataupun keadaan yang mesti ada untuk membolehkan fenomena seperti ambulan tadi bergerak dengan laju. Sekarang kita balik pula kepada pembentang seterusnya. Kaedah berfikir yang terakhir adalah kaedah heuristik. Kaedah ini agak berbeza daripada kaedah-kaedah sebelum ini. Kenapa ia agak berbeza? Hal ini kerana kaedah heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan yang tertentu sebagaimana kaedah logik, induksi dan juga deduksi. Akan tetapi, kaedah heuristik mempunyai garis panduan kasar yang boleh digunakan. Jadi, apa itu heuristik? Heuristik adalah satu kaedah yang bersifat penerokaan, di mana kita perlu meneroka sesuatu keadaan yang baru dalam sesuatu masalah bagi mendapatkan sesuatu penyelesaian. Terdapat beberapa cara yang bersifat kaedah heuristik. Yang pertama, try and error. Maknanya ia bermaksud kita perlu mencuba berbagai cara sehingga jumpa penyelesaian. Sebagai contoh, vaksin COVID-19. Sebelum ini, para saintis mencuba berbagai cara bagi menghasilkan vaksin COVID-19 yang sesuai kepada kita semua. Akhirnya, para saintis menemukan vaksin yang sesuai seperti Pfizer, AstraZeneca dan sebagainya. Cara yang kedua adalah pemikiran lateral atau kita panggil ia dalam bahasa Inggeris adalah lateral thinking.
Pemikiran lateral adalah satu pemikiran yang tidak langsung dan kreatif bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau bagi mendapatkan penyelesaian. Dan fakta menarik, pemikiran ini sebenarnya diasaskan oleh Edward de Bono pada tahun 1967. Dan beliau telah mengajarkan kepada kita bahawa kadang-kadang kesilapan yang kita telah lakukan dalam menyelesaikan sesuatu masalah adalah berpunca daripada andaian ataupun anggapan yang salah daripada kita sendiri. Oleh itu, Edward de Bono mengajarkan kepada kita bahawa kita perlu mengubah andaian yang salah tersebut agar mendapatkan keputusan ataupun penyelesaian kepada masalah tersebut. Dan sebenarnya, pemikiran lateral ini sering kali berlaku dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, Aminah adalah seorang pelajar di sekolah dan dia berasa ngantuk ketika di dalam kelas dan dia telah mengambil keputusan untuk minum air kopi bagi menghilangkan rasa ngantuk. Namun, perkara sebenar yang terjadi yang telah menyebabkan Aminah berasa ngantuk adalah kerana dia tidak menjaga waktu tidurnya dengan sebaik mungkin. Oleh itu, perkara yang sepatutnya Aminah buat adalah untuk menjaga waktu tidurnya dengan sebaik mungkin untuk tidak mengantuk di dalam kelas. Baiklah, sekadar itu sahaja pembincangan kami iaitu daripada kumpulan 2. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.